Okey, siapa dekat sini, adik-adik semua yang pernah dengar perkataan dadah? Mesti pernah dengar kan? Perkataan dadah, sama ada daripada segi internetnya, pernah dengar di televisyen, pernah dengar di radio, pernah tengok di Facebook atau apa. Mungkin pernah dengar perkataan dadah. Okey. Sebenarnya dadah ni satu perkara yang sangat kompleks, perkara yang sangat rumit. Tetapi boleh difahami sekiranya kita belajar untuk mengenal dadah tersebut, dengan tujuannya ialah untuk menghindari dan menjalankan langkah-langkah pencegahan sekiranya kita nampak dadah ni berada dekat dengan kita. Apa perlu kita buat? Apa tindakan-tindakan yang perlu kita ambil? Okey, boleh setakat ni? Okey, adik-adik semua, sekarang kita berada di slide yang kelima. Slide yang kelima iaitu dadah pembuka jalan atau dadah pemula atau dadah pendorong. Ini semua adik pernah tengok, memang pernah tengok rokok. Okey. Sebelum seorang penagih terjerumus ke dalam kancah penagihan, yang pertama mereka belajar ialah menghisap rokok. Saya yakin adik-adik semua pun pernah dengar perkataan rokok dan mungkin pernah tengok rokok, sama ada ahli keluarga kita dekat luar atau apa, pernah tengok orang hisap rokok dan rokok itu sendiri. Okey, jadi sebenarnya orang ramai memandang ringan mengenai dadah jenis ni kerana menganggap kurang berbahaya jika dibandingkan dengan dadah yang haram seperti morfin, ganja dan sebagainya. Tetapi kajian menunjukkan bahawa sebilangan besar penagih dadah ialah bermula dengan merokok. Jadi kemungkinan mengambil dadah bagi perokok adalah sangat tinggi. Jadi memang jarang-jarang kita dengar seorang penagih dadah tidak menghisap rokok. Jarang sangat. Biasanya mereka akan mula dengan rokok, sebab rokok juga mengandungi 4,000 bahan kimia beracun yang terkandung dalam sebatang rokok. Nampak tak? Kalau adik-adik ada ibu bapa, ada ayah yang hisap rokok, hari ni balik bagi tahu kepada ayah, ayah, dalam rokok ayah ni ada 4,000 jenis bahan kimia beracun. 4,000 jenis bahan kimia beracun. Contohnya, di dalam sebatang rokok itu mengandungi tar. Di dalam sebatang rokok itu juga mengandungi nikotin. Juga mengandungi aseton, amonia, metanol, kadmium, DDT, arsenik, racun tikus, racun lipas. Semua terkandung di dalam sebatang rokok. Mengikut kajian, 4,000 bahan kimia di dalam sebatang rokok. Jadi inilah dadah pemula untuk mana-mana orang sebelum terlibat ke dalam kancah penagihan yang sebenar. Bahaya tak? Bahaya tak adik-adik? Okey, seterusnya ialah, jadi kalau adik-adik semua dah bermula dengan rokok, kemungkinan untuk adik-adik terjebak dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat, dadah-dadah yang lagi hebat adalah tinggi. Jadi cuba elakkan dulu. Kalau ada masalah berkaitan rokok, boleh terus bagi tahu kepada guru atau bagi tahu kepada kami atau bagi tahu kepada klinik kesihatan terdekat, kerana mereka ada langkah-langkah pencegahan untuk menangani ketadihan rokok. Okey, seterusnya kita bergerak ke slide yang ke-9. Adik-adik boleh rujuk handouts yang diberikan oleh guru. Slide yang ke-9 ialah berkaitan dengan vape. Jadi selain rokok, sekarang kita dah mendapat satu lagi ancaman baru yang dipanggil sebagai vape. Di mana kalau adik perasan, vape ni biasa orang dewasa gantung di leher. Dia gantung di leher macam ni dan dia hisap. Dia hisap dan mengeluarkan asap yang banyak. Ada orang panggil mod, ada orang panggil vape, vaping.
dia sebenarnya satu fungsi saja. Vape ni ialah dia menukarkan flavor kepada wap air dan dia hisap. Dia hisap flavor ni tadi. Dia hisap vape dia ni tadi. Setakat ni di Parlimen, akta berkenaan dengan vape sedang digubal. Bermakna benda ni sangat-sangat bahaya dan boleh menjadi substan yang boleh mengancam kepada perkembangan otak, mengancam kepada kesihatan dan boleh mengakibatkan ketagihan. Kerana kita ada juga menerima 1-2 laporan di mana flavor yang digunakan di dalam vape tu tadi mengandungi dadah. Jadi kalau adik-adik semua berada dalam persekitaran yang berisiko, ada abang, ada kakak, ada ibu, ada ayah yang menggunakan vape, tolong bagi tahu mereka, pesan kepada mereka, akta berkenaan vape sedang digubal di Parlimen. Okey, seterusnya kita masuk ke slide yang ke-9 dan 10. Kita dah nak masuk ke perkara utama kita, iaitu dadah. Jadi adik-adik mungkin pernah dengar apa itu perkataan dadah, tapi tahu tak apa sebenarnya dadah ni? Okey, maksud dadah yang sebenar ialah apa-apa sahaja bahan asli atau bahan tiruan yang apabila diambil akan mengubah tingkah laku, akan mengubah fungsi dan akan mengubah otak dan cara kita berfikir. Apa-apa sahaja bahan yang mengubah tingkah laku, fungsi dan tubuh badan kita. Okey adik-adik, tadi adik-adik dah tahu apa dia pengertian dadah. Okey, kita pergi terus kepada topik yang seterusnya, iaitu jenis-jenis dadah. Okey, yang pertama sekali adik-adik saya nak terangkan, kita ada dadah jenis opiat ataupun opiat. Okey, dadah jenis opiat ni salah satunya macam heroin, morfin, candu, dan kodin. Itu termasuk dalam opiat. Jadi boleh kita tengok macam mana dadah jenis opiat ni. Nampak yang hijau ni adalah candu. Candu ni dia menghasilkan dadah jenis opiat. Antara contoh lain dadah jenis opiat ni adalah ubat batuk, iaitu kodin. Mesti adik-adik tertanya-tanya kan, ubat batuk pun dadah ke? Ya, ubat batuk pun dadah juga adik-adik. Tetapi kalau kita ambil dalam kadar yang dinasihatkan doktor, ubat batuk adalah selamat untuk kita. Tetapi kalau adik-adik ambil dalam kadar yang terlalu banyak, sampai adik-adik pening, itu dinamakan sebagai penyalahgunaan dadah. Adik-adik kena faham tu ya. Okey, seterusnya adik-adik boleh nampak heroin juga adalah dadah jenis opiat. Yang macam ni, warna pink ni pun heroin. Seterusnya kita boleh tengok kat sini ada contoh ubat batuk. Ni contoh ubat batuk ya. Kalau adik-adik ikut arahan doktor, ambil macam mana yang doktor sarankan, tak ada masalah. Ubat batuk selamat untuk kita, untuk merawat kita punya sakit batuk. Jadi kalau kita terlebih ambil sampai pening, itu bermakna dah salah guna dadah. Okey, tadi kita dah tahu pasal ubat batuk. Okey, apa kesan dia kan? Apa kesan penyalahgunaan dadah jenis opiat? Okey, adik-adik, kalau adik-adik tengok kat slide, kat sini ada tulis. Kesan dia antaranya adalah kegagalan jantung, jangkitan penyakit HIV, AIDS, radang hati, jangkitan kuman pada jantung, kan? Seterusnya, adik-adik akan rasa keletihan, kemurungan, kecelaruan mental, ingin bunuh diri dan keresahan. Adik-adik juga akan rasa loya dan muntah, pening, sakit kepala, gatal, mulut jadi kering, sembelit dan halusinasi, jantung tu jadi lemah. Jadinya bila adik-adik berhayal dengan dadah ni, segala penyakit yang berbahaya akan terkena dengan diri adik-adik. Jadi hindari dadah jenis opiat ni. Okey adik-adik, tadi Cik Suhaimi dah menjelaskan berkenaan dengan dadah jenis opiat. Sekarang kita masuk ke slide yang seterusnya. Adik-adik terus rujuk slide ke 14, iaitu dadah jenis ganja.
Okey, Cik Suami boleh tunjuk dulu dadah jenis ganja kita. Okey, sekarang adik-adik fokus kepada pokok. Ini ialah contoh pokok ganja. Pernah tengok tak adik-adik? Ada belakang rumah ke? Cek balik tengok kalau ada di belakang rumah, bagi tahu cikgu, nanti cikgu panggil polis datang tangkap. Siapa yang tanam tu? Okey, ini ialah daun ganja. Siapa tak pernah tengok, boleh tengok. Okey, kemudian ganja ini akan diproses dan akan dimampatkan. Kemudian dia akan diedarkan dalam bentuk serbuk yang macam ni. Jadi, adakah adik-adik pernah tengok perkara ini di dalam rumah adik? Kalau pernah tengok, sila bagi tahu kepada guru-guru atau ibu bapa sendiri, kerana adik telah berada dalam kawasan yang berisiko. Sebenarnya dadah jenis ganja ini masih di dalam kajian yang menyatakan dadah ini ialah untuk perubatan. Tiada mana-mana lagi bukti atau secara saintifik membuktikan ganja ialah selamat untuk perubatan. Jadi kalau adik-adik ada baca artikel, ada dengar sharing, perkongsian daripada orang ramai berkenaan dengan kebaikan ganja, itu semua masih belum terbukti. Okey, faham setakat ni? Okey, kita terus ke dadah jenis lain pula. Okey, baik. Seterusnya kita dengarkan pula jenis dadah kategori metamfetamin. Okey. Metamfetamin ni di bawah dia ada dadah jenis ekstasi. Apa dadah jenis ekstasi tu, Dik? Jom kita tengok. Dadah jenis ekstasi ni dia berbentuk pil macam ni. Cantik tak? Warna dia warna pink, ada bentuk love lagi. Kan macam ni pun warna orange kan. Cantik pil dia ni. Tetapi dadah jenis ni sangat berbahaya. Okey. Biasanya kebiasaannya dadah jenis ekstasi ni orang-orang ambil apabila kita berhibur dekat kelab-kelab malam. Okey. Jadi untuk pesanan saya kepada adik-adik, jauhilah kelab-kelab malam ataupun jauhilah hiburan yang macam tu lah. Hiburan yang terlalu. Apabila kita mendekati tempat itu, kita akan terdedah dengan ancaman salah guna dadah. Okey adik-adik, seterusnya terus ke slide syabu. Ini slide yang ke berapa ni? Slide yang ke-16 atau 17. Apa itu syabu? Sebenarnya syabu masih dalam keluarga metafetamin, masih satu family dengan dadah jenis ekstasi, tetapi dia berlainan jenis. Okey, jom kita tengok dadah jenis syabu. Okey, dadah jenis syabu. Ini dia. Dan inilah adik-adik yang paling terkenal di kalangan penagih dadah. Dan di daerah kita juga statistik menunjukkan pengguna syabu lah yang paling ramai sekali. Jadi boleh tengok adik dia berbentuk seperti hablur yang jernih macam kristal. Kalau adik pernah pergi dapur, pernah tengok mak masak guna Ajinomoto, lebih kurang macam Ajinomoto je. Tetapi benda ini sebenarnya ialah dadah. Sangat-sangat bahaya. Okey. Kebanyakan penagih yang mengkonsum, yang mengambil dadah jenis syabu ni, mereka akan mengalami kadar ketagihan yang teruk. Kerana sekarang syabu dia telah mengalami 2 kali proses penghabluran. Maknanya dia buat dadah tu jadi lagi jadi lagi kick. Jadi kita punya penagih dadah akan jadi semakin mudah untuk ketagih. Jadi kalau adik-adik pernah tengok perkara-perkara begini, ataupun mungkin straw yang di packing secara kecil-kecil, kalau adik pernah tengok dekat rancangan 999 ke apa ke. Jadi adik sebenarnya telah berada di dalam kawasan yang berisiko. Jadi terus bagi tahu kepada guru-guru atau ibu bapa untuk tindakan lanjut. Sekian, terima kasih. Kita terus kepada slide yang seterusnya.
Okey, seterusnya kita ke slide yang ke-21. Adik boleh rujuk handouts adik-adik. Slide yang ke-21, tajuknya ialah alatan-alatan menghisap dadah. Jadi kamera boleh zoom dekat alat-alat ni. Boleh tengoklah. Okey, nampak tak? Adik tahu tak apa semua ni? Okey, tengok. Ini contohnya, ini ialah alat menghisap dadah jenis Shabu. Okey, jadi alat ni memang sebenarnya senang diperolehi dan penagih-penagih juga mereka sangat kreatif mencipta alat daripada masa ke semasa mengikut selera mereka. Nampak tak adik-adik? Nampak tak? Ini bentuk naga ni. Okey. Zoom atas lagi kita boleh tengok. Ni juga alat menghisap dadah jenis Shabu. Betul Cik Zaimi? Betul. Selain Shabu, termasuk dekat dalam metafetamin, kita juga ada dadah jenis yang ni, pil kuda. Pil kuda ada, Aramin 5 ada. Semua ni adalah dalam keluarga metamfetamin. Okey, boleh tengok juga adik dekat sini. Kamera boleh zoom kat sini. Ini ialah rampasan sebenar pihak AADK ketika kita menjalankan operasi dan kami buat rampasan. Kemudian kita compilekan dan kemudian kita pamerkan kepada umum untuk memberi pencegahan, kesedaran untuk menimbulkan rasa, apa orang kata, rasa awareness tu, rasa kesedaran tu lagi tinggi. Adakah perkara-perkara ni telah berada di rumah kita? Okey, seterusnya adik-adik, kita tengok kepada slide 22, iaitu kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Okey, adik-adik boleh rujuk pada slide adik-adik. Yang pertama, untuk tanda utama kedahian dadah, pertamanya ialah perubahan kepada kemerosotan kehadiran ke sekolah dan tempat kerja. Ada rakan-rakan adik-adik yang datang sekolah? Cuba tengok. Mungkin ada yang terlibat kot, tapi tidak. Itu saja andaian saja ya. Seterusnya, perubahan sikap dan kelakuan daripada biasa, periang kepada yang agresif. Itu yang kedua. Seterusnya, kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Kalau dulu handsome, kemudian dah jadi comot. Itu sebab adik-adik nakal, bukannya kenagih dadah. Ya. Seterusnya, untuk hilang selera makan. Tapi sekarang bulan puasa, hilang selera makan sebab tak boleh makan kerana puasa. Tetapi bagi yang penagih dadah, dia tidak kira bulan puasa ke tak puasa ke, selera makan dia tidak teratur. Seterusnya, mata merah dan berair. Dan juga kita tengok mata merah yang berair ni mungkin kerana mengantuk, menguap dan berair tu. Tapi bagi penagih dadah, dia sentiasa menguap, sentiasa mengantuk, sentiasa menunjukkan tanda-tanda tidak ceria. Adik-adik boleh tengoklah, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat ke, kawan-kawan ke, abang-abang ke yang macam tu. Seterusnya, mengelakkan diri dari tanggungjawab. Selalunya apabila seorang yang dah terlibat, ia sukar untuk mengambil tanggungjawab, utamanya untuk melakukan sesuatu tugasan yang diberi. Sentiasa melengah-lengahkan kerja, sentiasa memberi alasan untuk tidak melakukan kerja. Seterusnya, kita tengok kepada slide yang berikut, iaitu rupa paras. Kita tengok ada gambar kan, adik-adik boleh tengok gambar. Kalau seorang yang ceria, rupanya cantik, lawa, tetapi apabila dah terlibat, mungkin dalam setahun ke 2 tahun, dia dah berubah menjadi seorang yang tua sebelum usianya. Seterusnya, gambar yang berikutnya, kita nampak ada kesan yang begitu tragis, kesan yang begitu teruk kerana berlakunya penagihan dadah secara cucuk sebelum ni, dan menyebabkan luka pada setiap bahagian pada badan dia. Ada tanda-tanda suntikan, tanda-tanda terlibat dengan dadah lah ya.
Okey, tadi kita dah tengok ataupun dah tahu kan apa kesan, apa jenis dia. Kesan-kesan dia macam tadi adik-adik boleh nampak daripada handsome, lawa, comel jadi tak comel, daripada sihat, kuat jadi macam zombie, macam mayat hidup kan. Betul tak? Itu antara dia kesan penyalahgunaan dadah. Jadi adik-adik sebagai pelajar, apa yang kita boleh buat? Okey, saya nak kongsikan tips-tips sebagai pelajar macam mana kita nak menghindari daripada gejala salah guna dadah ni. Okey, adik-adik pun boleh tengok dekat slide. Okey, pertama sekali kita kena berpegang kepada ajaran agama. Okey, semua mana-mana agama pun adik, tak ada satu agama pun yang membenarkan kita untuk menghisap dadah dan menggunakan dadah, kerana menghisap dadah ni adalah memudaratkan diri kita sendiri, merosakkan diri kita sendiri. Jadi jauhi dadah. Okey, seterusnya sedia mendengar nasihat ibu bapa dan guru. Okey, kita pelajar perlukan orang kata nasihat daripada orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Okey, kita perlu dengar cakap mak bapak kita. Sebab apa? Bila kita dengar cakap mak bapak kita, kita tahu benda tu adalah yang terbaik untuk kita. Okey, seterusnya tidak mudah terpengaruh dengan desakan dan pujukan. Okey, adik-adik semua kena kuat tau. Zaman sekarang ni adik-adik semua kena kuat. Jangan cepat-cepat je terpujuk orang entah siapa-siapa datang nak bagi ubat ke, nak bagi macam gula-gula ke. Adik-adik kena tahu dulu apa benda yang dia bagi tu kan. Janganlah terus makan je. Okey. Seterusnya tidak terperangkap dengan perasaan ingin tahu. Okey, perasaan ingin tahu ni dia macam kita nak mandi sungai kan. Kita terus je nak mandi sungai. Kita macam nak rasa macam mana benda tu, tapi mandi sungai tak ada masalah adik-adik. Bahaya kalau kita nak ingin tahu, nak cuba dadah. Jadi jangan datangkan perasaan ingin tahu tu, kerana kesan daripada bila kita cuba sekali aja dadah ni, memang kita akan terjebak, kita akan ketagih. Okey, seterusnya tak merokok dan minum arak. Okey, adik-adik kena tahu yang bahawa merokok dan minum arak ni adalah punca utama ataupun permulaan kepada seseorang itu untuk menghisap dadah. Okey, bayangkan orang yang hisap rokok pun susah nak berhenti adik-adik. Okey, susah nak berhenti yang hisap rokok ni kan, betul tak? Jadi apatah lagi kalau kita ambil dadah kan. Okey, seterusnya belapang dada menghadapi cabaran dan tekanan. Okey adik-adik, setiap manusia, setiap orang, tak kisah apa pangkat sekalipun, walaupun macam mana dia hebat dan bijak sekalipun, tetap akan datang masalah kepada dia. Semua orang ada masalah adik-adik. Cumanya kita sendiri yang kena pandai-pandai orang kata menghadapi tekanan dan masalah tu. Okey, setiap masalah yang mendatang akan selesai. Jangan takut. Semua masalah walaupun besar macam mana pun akan selesai. Dan setiap apa masalah yang turun dekat kita tu adalah sesuai dengan kekuatan kita sendiri. Okey adik-adik. Seterusnya memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, kalau ada masa tu adik-adik lepak dengan kawan-kawan tu, nak kena pilih kawan yang betul. Lebih baik adik-adik main game daripada adik-adik hisap dadah. Tetapi setiap perkara yang kita buat tu perlu ada kesederhanaan. Jangan terlalu berlebih-lebih. Kalau nak main game pun jangan sampai ketagih main game. Bahaya adik-adik. Begitu juga dengan dadah. Kalau orang kata nak berkawan tu, nampak kawan-kawan nak cuba rokok, jangan sekali-kali. Okey, seterusnya berikan tumpuan kepada pelajaran dan berikan tumpuan kepada pelajaran lah. Okey, fokus, sentiasa fokus dengan pelajaran anda. Sebab nanti untuk masa depan adik-adik perlukan orang kata pelajaran ini untuk menempuhi cabaran yang mendatang. Okey, kalau tanpa pelajaran ni, dunia adik-adik akan menjadi gelap. Dengan pelajaran, dengan ilmu, dia akan mendatangkan cahaya kepada diri adik-adik, mencerahkan fikiran adik-adik supaya tak terjebak dengan dunia salah guna dadah ni. Dan seterusnya, dan yang terakhir, adik-adik kenalah sentiasa berwaspada. Okey, dari apa yang orang kata
tadi adik-adik dah pelajari dadah tu apa, jenis dadah tu apa kan, kesan dia apa. Dari tu adik-adik kena sentiasa berwaspada. Okey, kalau ada apa-apa je yang berkaitan dengan dadah, boleh laporkan kepada cikgu, boleh laporkan kepada ibu bapa supaya mereka boleh sampaikan kepada pihak AADK. Sekian, terima kasih. Okey, jadi dengan berakhirnya topik tadi, maka berakhirlah ceramah kita pada pagi ini. Jadi saya di AADK Raup merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada unit PPDA pendidikan dan pencegahan dadah di sekolah atas satu anjuran program yang sangat baik. Sebenarnya kita masih di dalam fasa pemulihan peralihan daripada ke fasa endemik. InsyaAllah nanti bila pandemik ini dah berakhir, kita bolehlah terus masuk ke sekolah-sekolah untuk kita bawakan secara langsung kepada adik-adik berkenaan dengan pendidikan pencegahan dadah. Oleh itu saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan apa-apa yang baik itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik itu ialah daripada kelemahan kami sendiri. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.